الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Yang dikasihi sidang jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini insya-Allah kita nak bincang secebis daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dan kita nak mengambil pengajaran daripadanya. Kebetulan anak ni ada buat buku tafsir surah Yusuf menceritakan tentang surah itulah. Dalam surah itu ada kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang sangat besar iktibar dan pelajarannya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam ini dianggap sebagai zaman permulaan Bani Israel. Nabi mula-mula kita kena faham cerita dululah, background latar belakang dia. Lepas pada tu kita nak pergi tengok gambaran yang ada di belakang cerita itu. Nabi Yusuf alaihi salam ni anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf ni adalah rasul, anak rasul, cucu rasul, cicit rasul. Ni lambang kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Ishaq. Dengan isterinya yang bernama Sarah, Allah Ta'ala melahirkan anak yang bernama Ishaq. Nabi Ishaq ini kahwin dengan sepupu dia, dapat dua orang anak. Dua orang anak ni anak kembar. Yang keluar mula-mula sekali, yang keluar yang kita panggil abang ni adalah bernama Is ataupun Isau. Yang kedua bernama Yaqub. Yaqub ni maknanya yang keluar kemudian. Pada suatu hari dua beradik kembar ni berkelahi nak berbunuh. Maka Nabi Yaqub mengambil sikap untuk melarikan diri. Lari jauh, pergi ke negara lain pula. Pergi duduk di rumah pak saudara dia. Pak saudara dia maknanya adik-beradik mak dia. Duduk rumah pak saudaranya. Pak saudara ni ada anak dua orang. Akhirnya Nabi Yaqub mengahwini kedua-duanya. Yang kakak nama dia Lia, yang adik namanya Rahil. Kemudian Allah Ta'ala mengurniakan kepada Nabi Yaqub alaihi salam anak lelaki yang ramai. Ulama sebut 12 orang. Salah seorang daripadanya dengan isteri yang Rahil ni, dengan yang adik ni, dapat anak bernama Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah angkat menjadi rasul di kemudian harilah. Tapi
Semenjak daripada kecil lagi dia sentiasa diuji dengan beberapa ujian. Habis cerita kat situ. Cerita panjang lagi lah. Adalah Allah Ta'ala cerita dalam surah Yusuf alaihi salam. Yang kita nak tengok ialah pengajaran yang boleh kita petik daripada kisah Nabi Yusuf pada waktu dia masih lagi kanak-kanak. Pengajaran yang ada pada cerita Nabi Yusuf tu kita nak pakai dalam hidup kita. Suatu cerita itu menerangkan tentang satu entiti yang sangat penting yang berada di dalam diri kita. Di dalam surah Yusuf Allah Ta'ala menceritakan masa kecil ni Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi. Satu malam dia tidur, bukan satu malam lah, di banyak malam. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya. Nabi Yusuf kata kat siapa? Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Yaqub, "Inni ya abati, hai ayah kesayanganku, sesungguhnya aku telah melihat dalam tidur aku, dalam mimpi aku. Aku telah melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku." Nabi Yusuf melihat 11 bintang. Kenapa tidak 12? Kenapa tidak 13, 14? Dan kenapa juga tidak 10? Nabi Yusuf tengok 11 bintang. Bulan dan matahari sujud kepadanya. Maka Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim dalam surah Yusuf itu, Nabi Yaqub berkata, "Ya bunayya, hai anak kesayanganku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu yang lain. Fayakidu laka kaida, nescaya mereka akan membuat helah kepadamu." Amboi teh. Takkan adik-beradik begitu teruk sekali. Ni kita nak tengok rahsia. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu kepada manusia adalah musuh yang nyata. Bunyi keras sikit ayat ini. Nabi Yaqub pesan kat Nabi Yusuf, jangan cerita mimpi itu ke adik-beradik kau yang lain. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata kepada manusia. Keras sikit ayat tu. Adik-beradik Nabi Yusuf ni syaitan ke? Dah, manusia lah. Tapi kenapa Nabi Yaqub berpesan sesungguhnya syaitan itu macamlah dalam diri adik-beradik Nabi Yusuf ini syaitan ataupun adik syaitan. Mereka itu adalah musuh yang nyata kepada manusia. Habis cerita kat situ. Kalau kita lihat secara keseluruhan cerita dalam surah Yusuf alaihi salam, ada 3 mimpi, ada cerita 3 mimpi. Mimpi Nabi Yusuf, mimpi kawan dia dalam penjara, mimpi raja. Dan di permulaan surah Yusuf ini Allah cerita tentang mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf melihat 11 bintang, bulan dan matahari. Ini nak menerangkan kepada kita secara asasnya lah, Allah Ta'ala nak menggambarkan fizikal kita ni adalah lemah. Tiap-tiap orang, tak kira lah orang Islam ke, orang bukan Islam ke, orang muda ke, orang tua ke, orang lelaki ke, perempuan kan, tiap-tiap manusia Allah Ta'ala jadikan dibelenggu oleh tidur. Kalau kita bawa kereta, kita tak tidur, kita mengantuk, 3-4 hari tak tidur, kita bawa kereta, automatik dia akan pejam sini, dia akan langgar divider. Maknanya tidur adalah sesuatu yang bersifat automatik kepada manusia. Tidur ini diibaratkan seperti mati. Tapi tidur itu tidak serupa dengan mati. Kerana orang yang tidur, dia boleh bergolek-golek. Pusing boleh. Orang mati tak boleh bergolek-golek dah.
Kalau orang mati boleh bergolek-golek, lari kita. Sama. Yang kedua, orang yang tidur ini dia boleh bernafas. Orang yang mati tidak bernafas dah lah. Yang ketiga, orang yang tidur boleh bangkit semula pagi esok. Orang yang mati tak boleh bangkit lagi dah. Tapi dalam pengajian tasawuf, ulama mengibaratkan tidur itu saudara mati, adik-beradik mati. Kat mana serupa dia? Tebak serupa antara tidur dengan mati itu ialah roh sama-sama keluar. Sudut tu saja. Tapi roh yang keluar daripada orang tidur dengan roh orang mati keluar daripada jasad dia, roh yang berlainan. Orang mati bila roh keluar daripada dirinya, roh itu dinamakan dengan nama roh hakiki. Okey. Orang yang tidur, seorang ni kadang-kadang seseorang tu akan dilanda dengan satu penyakit tak boleh tidur. Bila umur dia meningkat akan sampai satu tahap untuk menunjukkan fizikal dia lemah dan dia tidak mampu untuk mengawal kontrol diri dia sendiri, maka dia tak boleh tidur. Allah Ta'ala akan uji. Tidur ini berlaku apabila seseorang itu dapat lena. Bila tak dapat lena, walaupun dia cuba untuk tidur, fikir yang dia berjalan, jadilah orang tu seperti nak masuk gear kereta, ni jam manual lah ni, nak masuk gear kereta tak lepas, maka dia tidak memperolehi lena. Orang yang boleh lena, ada satu roh yang keluar daripada diri dia, keluar dia pun lena, ataupun dia lena, benda ni pun keluar, yang dinamakan dengan nama roh idhafi, ataupun dipanggil juga dengan nama rohani. Jadi kita kena beza dulu, apa perbezaan antara roh dengan rohani. Roh tu adalah induk, dia keluar, dia tak masuk dah, itu roh, induk, ibu. Rohani dia keluar masuk di dalam diri kita waktu tidur dan waktu sedar. Maka rohani kita itu ada banyak, dan rohani itu semuanya dianggap sebagai tentera roh. Jadi diri kita ada dua lah, hak ni satu, hak tak nampak satu. Allah Ta'ala cerita Nabi Yusuf tidur, dia bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepada dia. Yang kita nak ialah bukan gambaran tu. Gambaran tu macam tengok TV lah, bukan lakonan. Orang ni buat apa, orang ni buat apa. Nabi Yusuf tengok 11 bintang. Bukan 11 bintang tu yang kita nak, tapi yang kita nak ialah diri kita yang dalam memberitahu apa kepada diri kita yang luar. Dan adakah diri kita yang luar ini memahami pemberitahuan yang disampaikan oleh diri kita yang dalam? Mimpi disebut dengan nama signal. Dengan makna signal. Signal ni makna dia nak menyampaikan satu maklumat. Kita naik kereta, kita bagi signal kanan. Maknanya kita nak bagi tahu kepada orang belakang bahawa kita nak pusing kanan. Itu makna signal. Setiap signal mempunyai makna, sebagaimana setiap simbol adalah simbolik. Setiap signal ada makna. Jadi bila Nabi Yusuf mimpi 11 bintang, bulan dan matahari, maknanya ada makna dia. Nabi Yusuf faham tak makna tu? Satu bab yang lain.
Ayahnya Nabi Yaqub faham tak makna itu? Satu bab yang lain. Adakah makna itu makna yang disampaikan oleh rohani yang keluar waktu kita tidur tu suatu hal yang benar? Bab lain. Adakah yang disampaikan itu akan betul-betul, bilakah kebenaran signal itu menjadi realiti? Satu soalan yang lain. Pak, soalan besar. Jadi bila seorang tu tidur, contoh Nabi Yusuf tidur, rohani orang yang tidur keluar. Orang tidur, rohani dia keluar. Orang yang jaga, fikiran dia berjalan-jalan. Okey. Berjalan di mana? Soalan. Orang yang tidur rohaninya berjalan di mana? Bila kita tidur, kita mimpi, ada macam-macam level lah. Cerita Nabi Yusuf ni rohani yang berjalan. Kita tidur kadang-kadang bukan rohani yang berjalan, nafsu yang berjalan, perasaan yang berjalan. Tapi kita bincang cerita Nabi Yusuf ini ketika dia tidur, rohaninya berjalan kerana bila kita tidur, kita berzikir, rohani kita berjalan. Jadi cerita Nabi Yusuf tidur mimpi semacam kita tertidur waktu berzikir. Situ pelajaran dia. Kalau kita tertidur kerana penat bekerja, tak masuk pelajaran cerita Nabi Yusuf mimpi. Sebab bila kita terlena waktu kita penat, mungkin kita bermimpi, yang berjalan dalam mimpi kita itu adalah perasaan kita. Perasaan kita tak consider. Untuk nak suluh jalan ma'rifatullah. Yang kita nak bincang adalah rohani. Jadi sekarang kita nak tanya soalan, bagaimana kita nak suruh rohani kita berjalan? Macam cerita Nabi Yusuf rohaninya berjalan. Jawabannya zikir. Dan sifat zikir itu ialah kita mengatuk mata, terlena waktu berzikir. Tapi kalau kita tidak berzikir, tidur kerana penat, ataupun kerana kita nak tidur ni, kita khoya dulu, angang-angang lah, nak jadi menteri ke apa, contoh lah, nak jadi apa-apalah, nak jadi ikutlah, kita ada khayalan tetapi tidak berzikir. Kita tidak berzikir. Yang berjalan itu, dia tidak boleh berada di atas jalan rububiyah. Maka pada waktu kita dapat mimpi rohani yang berjalan atas jalan rububiyah, dia melihat pemandangan yang lain. Manakala orang yang tidur dalam keadaan feeling, orang yang tidur dalam keadaan penat, diri dia berjalan di suatu landasan yang lain, dia melihat pemandangan yang berbeza. Pemandangan tu kita nama mimpi belaka. Kita pun nama mimpi. Tapi nilai pemandangan itu berbeza. Boleh faham tak? Kita buat contoh. Orang nak pergi ke Kedah lah. Pergi ke Kedah, ada banyak jalan. Ada orang, dia ambil highway utara selatan, naik ke atas, terus sampai. Ada orang, dia ambil kok jalan betung, masuk Terengganu, sampai. Ada orang dia turun ke Segamat dulu. Tiga orang manusia ini, adakah akan melihat pemandangan yang sama? Tidak. Begitulah seorang yang tidur dalam keadaan berzikir, tidur berzikir, B tidur dalam kepenatan, C tidur, dia orang muda, dia feeling dulu, feeling nak jadi bidadari contohnya. Tiga orang ini kita panggil bermimpi belaka. Tengok gambar macam dalam cerita TV belaka, tetapi gambar yang dilihat itu dilihat oleh entiti yang berbeza. Driver kereta tu orang lain-lain. Cerita Nabi Yusuf ni cerita hamba yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Walaupun dia waktu itu tidak berzikir,
kedudukannya suci dan bersih dengan pemeliharaan Allah seperti orang yang berzikir. Jadi kita belajar cerita mimpi Nabi Yusuf ni adalah kita belajar untuk memahami kita tidur, kita berzikir, kita tertidur. Dalam kita tertidur tu kita bermimpi. Rohani kita nak bagi tahu tentang apa kepada kita. Rohani tu dia keluar, dia berjalan. Masih tidur. Fikiran pun dia keluar, dia berjalan juga. Keluar tu simbolik lah. Dia melihat apa? Nabi Yusuf alaihissalam bila dia tidur ni cerita Nabi Yusuf zaman kecil ni. Zaman kecil maknanya zaman yang masih dekat dengan fitrah. Sebelum didatangi oleh hijab-hijab yang tebal yang membelenggu diri dia. Pada waktu dia masih dekat dengan fitrah. Belum didatangi oleh hijab-hijab yang tebal. Kalau kita ni sebuah diri kita lah. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, dibukakan kepadanya pandangan rohani. Banyak kali. Sebab tu kita bila melihat perkara yang halus-halus macam ni, ulama mengajar juga kepada kita untuk kita merenung balik masa kecil-kecil dulu. Apa mimpi yang kerap kali datang pada kita? Ni satu homework lah. Homework maknanya kita renung balik, aku rasa masa kecil dulu ada aku mimpi, banyak kali mimpi jatuh. Contoh, daripada tempat tinggi. Itu makna apa? Penerokaan rohani kita tentang perjalanan hidup kita. Yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak. Nabi Yusuf mimpi tengok 11 bintang, bulan dan matahari, maknanya 11 orang adik-beradik dia. Ayahnya dan ibunya. Ibu ni ibu tiri dia. Sebab ibu dia yang sebenar telah meninggal ketika melahirkan Bunyamin adiknya. Jadi tinggallah mak tiri dia. Mak tiri dia tu siapa dia? Mak saudara dia yang bernama Lia ataupun Liana. Jadi 11 orang adik-beradik, bapa dan ayah sujud kepadanya dalam mimpi. Makna mimpi tu 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Maknanya 11 orang adik-beradik dia, ayah dan maknya akan menghormatinya. Bila benda ni berlaku? Selepas 40 tahun kemudian. Maknanya makna yang Nabi Yusuf tengok, makna mimpi yang Nabi Yusuf tengok masa kecil itu hanya menjadi realiti selepas 40 tahun. Allah lamanya baru jadi realiti. Ini kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap manusia. Tetapi tidak ramai orang yang mengetahuinya, melainkan orang Islam, orang beriman sahaja. Kerana kekuatan ini tidak boleh dikaji ataupun tidak mampu dikaji. Barangkali lah so far tidak banyak kajian-kajian yang dibuat oleh orang kafir tentang diri kita. Cuba explore cabaran yang akan dihadapi oleh diri ini kita di masa yang akan datang. Bagaimana benda ni boleh berlaku? Payah juga nak jawab soalan tu dah. Sekarang orang pakai wave. Okey. Daripada gambar nak sampai ke USJ ni, kalau waktu peak hour, katalah dia tulis 1 jam lah. Waktu biasa 40 minit lah. Kita pun tengok ayat ni, peak hour 1 jam, katakan saja. Macam mana dia boleh baca? Dia baca dengan cahaya. Cerita Nabi Yusuf AS, Allah cerita kepada kita, Nabi Yusuf telah zoom. Perjalanan akan datang dia.
maka dia dapat memahami rohani dia beritahu kepada dia bahawa 11 orang adik-beradik dia, ayahnya dan ibunya akan menghormati dia. Makna apa tu? Makna sebelum sampai ke poin itu, ada banyak ujian-ujian yang mungkin mengelirukan. Dan ujian-ujian yang mengelirukan itu, kalau tidak memahami makna mimpi ini, akan jadi orang yang terpengaruh dengan kekeliruan itu. Ada orang tanya, dah kalau macam tu, adakah hidup kita ni dibelenggu oleh suatu belenggu yang boleh ditentukan oleh mimpi kita? Macam cerita Nabi Yusuf. Ada orang tanya ni, dah kalau Nabi Yusuf boleh tahu perjalanan hidup dia macam tu, kita boleh tahu juga ke perjalanan hidup kita macam mana? Jawabnya, Allah Ta'ala telah bekalkan dalam diri manusia secara rahsia suatu pengetahuan yang boleh mengungkaikan masalah itu. Tapi cahaya ni dia ada keistimewaan dia yang tersendiri. Kita tengok sini nak sampai satu tempat ambil masa 1 jam dah. Kita berjalan, suku jalan berlaku aksiden kat depan sana. Dia berubah tak? Jadi berubah. Sebab tu raja mimpi sebelah bintang, raja mimpi satu mimpi, maknanya negara akan kemarau. Boleh diatasi tak kemarau itu? Dari segi pengurusannya boleh diatasi. Tapi dari segi datangnya kemarau itu hal yang telah ditakdirkan. Dari segi nak mengurus, nak mentadbir, kontrol benda tu boleh buat tak? Boleh buat. Datang orang yang betul, baiki keadaan, betul. Nabi Yusuf akhirnya dapat menyelesaikan masalah kemarau yang dilanda oleh negara Mesir. Kalau tidak dikawal, mungkin negara Mesir akan menghadapi kebuluran, ramai orang mati. Jadi kita lihat kat sini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan rohani itu disebut al-quwwatul kaminah, kekuatan yang tersembunyi. Allah Ta'ala bubuh dalam diri kita, maka kita tak nampak, kerana dia terkambus di bawah timbusan lapisan nafsu yang tebal. Nafsu yang tebal dia menutupi, maka kekuatan itu kita tidak boleh nak menemuinya, melainkan melalui jalan zikir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita pada kita, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Bukan gambaran tu yang kita nak tengok. Gambaran tu nama apa? Signal. Di belakang gambaran tu ada makna signal. Makna signal itulah yang kita nak faham. Makna signal tu apa dia? 11 orang adik-beradik dia, mak dia dan ayah dia akan menghormati dia. Penghormatan ni penghormatan yang besar. Biasanya tuan-tuan, kalau seorang tu jadi orang besar, tak kira lah siapa dia pun, kalau kita sendiri jadi orang besar lah katakan, mak ayah kita respect tak kat kita? Tak respect, orang luar yang respect. Kita jadi orang besar, adik-beradik kita respect tak kat kita macam orang luar respect kat kita? Tak. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam ni istimewa. Allah Ta'ala jadikan bukan saja orang luar respect, tetapi adik-beradik dia, mak dan ayahnya juga respect kepadanya. Ini benda yang luar biasa. Dikurniakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Hal keistimewaan yang luar biasa ini Allah Ta'ala gambarkan melalui perjalanan di peringkat awal lagi. Dibuka hal itu melalui mimpi tersebut. Melalui mimpi dia melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Baik. Bila kita kata setiap signal ada makna, Nabi Yusuf diberikan signal dalam tidurnya, 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya.
Adakah Nabi Yusuf faham makna signal itu? Adakah ayahnya Nabi Yaqub faham makna signal itu? Kalau kita tidur, kita mimpi. Kalau tak zikir, mari mimpi, kita tak faham makna dia apa. Dan kalau kita faham pun, makna yang kita bubuh tu adalah sangkaan kita semata-mata. Dan kalau kita tidur, kita berzikir. Dalam zikir tu kita tertidur. Mula kita berzikir dulu. Zikir, tertidur. Bila zikir ni biasalah tau. Mula-mula la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mata pejam, celak, pejam, celak, pejam, celak. Lama-lama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pejam-pejam, celak. Pejam-pejam, celak. Lagi lama sikit lagi 5 minit patut. Pejam, celak. Pejam, celak. Lagi tambah 3 minit. Pejam, tak celak. Pada waktu itu, pada waktu kita tidur tu, adakah kita tidur? Tidak semua diri kita tidur. Waktu kita tidur, waktu kita berzikir, yang luar ni tidur, yang dalam tidur tak? Boleh? Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quranul Karim, Nabi Musa bermunajat kepada Allah, lalu dia pengsan. Bila dia, selepas dia pengsan, dia pun berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa bila dia pengsan, lepas tu dia sedar, lepas tu dia berkata dengan kata-kata yang memberi faham kepada kita. Dia kutip pelajaran keyakinan waktu dia pengsan tadi. Maknanya Nabi Musa waktu pengsan tu sedang belajar. Siapa belajar? Rohani belajar. Begitu juga bila kita berzikir, dalam zikir kita tertidur, sebenarnya kita sedang belajar. Waktu tidur tu, kita sedang belajar. Siapa yang belajar? Rohani kita sedang belajar. Siapa yang tidur? Yang tak belajar siapa masa tu? Akal tidak tidur. Fizikal tidak, akal tidur. Perasaan tidur. Bersama dengan fizikal yang tidur. Tapi rohani dia tidak tidur. Walaupun fizikal sudah tidur, akal sudah tidur. Kerana rohani itu kapasiti dia lebih tinggi daripada fikiran dan juga perasaan. Maksudnya zikir itu lebih tinggi daripada perasaan. Kalau kita sedih, kita stres, kita risau, kita berzikir, risau tu akan hilang. Kuat zikir tarik, dia tarik, dia buang. Dan zikir ini boleh menyuluh ke depan suatu jarak yang lebih jauh yang tak mampu disuluh oleh jiwa dan juga fikiran. Sebab tu bila kita tidur, kita berzikir dululah. Zikir, kita pun tertidur. Maka boleh jadi rohani menyuluh. Dia zoom satu jarak yang jauh, dia menyuluh pada suatu jarak yang jauh. Macam dalam cerita Nabi Yusuf ini, dia boleh suluh hari tua Nabi Yusuf alaihissalam. Suluh ni berlaku dua, ke depan ataupun ke belakang. Cerita Nabi Yusuf ni suluh ke depan ke belakang? Suluh ke depan. Kadang-kadang suluh dia suluh ke belakang. Kita buat contoh lah. Kita tidur zikir, kita pun terlena, kita pun bermimpi. Ni cerita mimpi ni cerita, kita rasa itu perjalanan rohani. Kita tak bincang, kita rasa ini perjalanan jiwa kau, tak bincang yang tu. Kita bincang, kita rasa ini perjalanan rohani. Tapi kita tak tahulah betul ke tak betul rohani yang berjalan tu. Kita bermimpi melihat rumah nenek kita. Tahun 60-an dulu, contohlah tahun 70-an dulu. Kita pun jaga daripada tidur. Kita pun berfikir, saya bermimpi balik ke rumah nenek tahun 60-an dulu.
Rumah nenek ni, tangga dia tangga kayu. Sekarang sepupu dah duduk tangga batu dah. Jadi rohani kita pergi suluh tu bila? Kalau nak kata pergi suluh semalam, rumah tu dah tangga batu. Kalau nak kata pergi suluh tahun 60-an, kerana yang dia tengok tu tangga kayu, dia suluh tahun 60-an, kenapa baru bermimpi semalam? Pelik tak? Ini nak cerita kepada kita bahawa rohani itu dia boleh suluh ke belakang. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa idh qala Yusuf, Allah Ta'ala sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Kita boleh ingat tak? Cerita ni cerita belum dijadikan manusia, belum juga Nabi Adam. Allah Ta'ala kata ingatlah ketika itu. Kita boleh ingat tak? Jawabnya dengan akal memang tak boleh ingat. Tetapi dengan zikir kita boleh trace balik. Ini kekuatan zikir memberikan kekenyangan kepada hati kita, kepada rohani kita. Jadi kita balik kepada soalan, Nabi Yusuf tahu dah apa makna mimpi dia. Nabi Yaqub tahu tak apa makna mimpi anak dia. Apabila kita kata tadi bahawa mimpi itu adalah pemberitahuan rohani. Rohani itu berjalan dalam perjalanan di alam ghaib dia. Maka dia tengok tentang diri kita di alam ghaib, maka dia pun beritahu. Dia yang ghaib, rohani yang ghaib beritahu, terima pada jasad ini dalam bentuk mimpi. Pemberitahuan rohani kita kepada kita, kepada diri kita. Rohani kita kepada akal kita atau jasad kita. Benda ni payah juga nak faham ni tau. Kena tulis sikit lah. Tulis, buat nota, baru boleh nampak. Sebab perbincangan surah Nabi Yusuf ini menceritakan lapisan-lapisan diri kita yang kita tak kenal. Kita belajar surah Nabi Yusuf, baru kita faham, oh diri aku macam kuih lapis rupanya. Ya. Ada lapisan nama jiwa, lapisan nama roh, lapisan nama akal. Itu lapisan-lapisan yang berbeza. Duduk pada satu tempat yang bernama diri kita. Allah Ta'ala nak cerita bahawa Nabi Yaqub tahu rahsia benda ni. Makna mimpi Nabi Yusuf tu Nabi Yaqub tahu. Tetapi Nabi Yaqub alaihissalam buat tidak tahu. Buat tidak tahu. Ini seorang mak ataupun ayah baru dia boleh rasa martabat ni. Tahu tapi buat tidak tahu demi untuk menjaga supaya jadi lebih baik dan lebih elok. Mula-mula sekali Nabi Yaqub AS cerita terus terang kepada anak dia, wa kadzalika yajtabika rabbuka. Demikianlah Tuhanmu telah memilihmu hai Yusuf. Pilih apa? Pilihmu maknanya jadi orang yang disanjungi termasuk oleh keluarga sendiri. Nabi maknanya kamu akan disanjungi, tapi sebelum disanjungi itu kamu akan melalui ujian yang banyak. Habis zaman ujian akan datang zaman kurniaan, zaman nikmat. Zaman nikmat itu keluarga sendiri pun akan menyanjungi kamu. Ini adalah pemilihan daripada Allah. Allah Ta'ala pilih, yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, dan juga mengajar kepadamu tentang takbir mimpi. Ini cerita rohani tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok, muslimin dan muslimat boleh tengoklah secara dalam lah. Tukang sihir Fir'aun, setelah mana isteri Fir'aun beranak mati. Fir'aun kahwin lain pula, beranak mati. Fir'aun kahwin lain pula, beranak mati. Fir'aun kahwin lain pula, beranak mati.
Firaun ni dalam perang dia menang semua perang. Masa tu, masa anak dia mati tu, dalam semua perang dia menang. Dan dia boleh buat bangunan yang besar-besar, yang orang sanjung, orang kagum, tapi beranak mati. Maka dia pun bertanya kepada tukang sihir. Firaun pun tukang sihir juga. Sihir ilmu yang boleh dipelajari. Dan Firaun dibesarkan dalam keadaan mempelajari tukang sihir. Tapi dia tidak boleh digelar tukang sihir lah. Dia cari geng dia, sama-sama belajar, pandai sekali dulu bab ilmu sihir. Dia ambil, bagi kerja, bagi jawatan, bagi kedudukan. Maka bergelar, orang ni bergelar tukang sihir Firaun. Orang ni, dia cari kawan-kawan dia pula. Jadi ada ramailah tukang-tukang sihir Firaun. Semua tu melihat bahawa musibah ini nak mencerminkan musibah yang lebih besar akan berlaku kepada Firaun. Iaitu dia, batang tubuh Firaun itu akan ditumpaskan oleh seorang bayi lelaki di kalangan Bani Israel yang akan dilahirkan. Maka Firaun pun buat hukuman yang sangat kejam. Tukang sihir kata, akan lahir seorang lelaki di kalangan Bani Israel. Ini bukan kita nak cerita, nak menarik perhatian muslim dan muslimat kepada benda-benda yang boleh jadi karut marut, tidak ni. Cuma kita nak cerita dalam diri manusia itu Allah bekalkan satu benda, dan benda ni menjadi satu daripada perbincangan yang besar dalam ilmu tasawuf. Tukang sihir tadi, dia kata akan muncul seorang lelaki di kalangan Bani Israel akan menggulingkan Firaun. Betul tak? Kalaulah ilmu dia tak hebat, boleh salah lah. Betul tak? Menunjukkan bahawa dia ada satu level pengetahuan yang membuktikan kebenaran ilmu dia itu bila diuji. Ilmu dia bila diuji, dia dapat betul. Muncul sungguh Nabi Musa AS menggulingkan Firaun. Tapi tukang sihir ini akhirnya menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi Musa. Kita kata tukang sihir ini jahat lah. Tapi tukang sihir Firaun ini jadi orang yang pertama beriman kepada Nabi Musa. Makna apa tu? Maknanya ini hati suluh. Dia ada sudut-sudut bersih yang perlu kita pelajari secara halus dan mendalam. Nabi Yaqub telah mengetahui bahawa Nabi Yusuf AS ni Allah pilih dia, dan makna pilihan itu dijelmakan melalui mimpi ini. Nabi Yaqub tahu dah. Kerana dia tahu tu, dia berpesan, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada adik-beradikmu yang lain. Maksud apa? Suluhan rohani ni tak boleh cerita. Itu jadi rahsia ahli-ahli kerohanian. Jadi kalau dicerita, bila mana huraian interpretasi itu diberikan dengan cara yang salah, dia akan ada sangkut kat situ. Okay. Nabi Yaqub kata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Ni cara mereka akan buat halah kepadamu. Tak habis lagi ayat Nabi Yaqub tu. Nabi Yaqub terang satu lagi perkara. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Ayat ni keras sikit. Kita bincang mula-mula tadi, ayat ni keras sikit. Kenapa Nabi Yaqub melihat ataupun berpesan kepada Nabi Yusuf dengan suatu pesanan yang begitu keras? Jawabnya kerana Nabi Yusuf cerita pandangan dalam, pandangan batin, pandangan rohani. Nabi Yaqub juga melihat dengan pandangan yang dalam juga. Bila lihat pandangan yang dalam, bukan melihat kepada batang tubuh anak ini, tetapi melihat apa yang ada di dalam batang tubuh ini. Jawabnya bukan anak dia saja, semua orang lah dalam tubuh ada syaitan lah.
Syaitan besar ke syaitan kecil, itu perkara yang di belakang lagi. Maka apabila Nabi Yaqub alaihissalam melihat dengan pandangan yang dalam, maka dia melihat di dalam diri anak-anaknya itu ada api permusuhan. Api permusuhan ni sebenarnya bukan ada dalam diri anak Nabi Yaqub saja, bukan ada dalam diri adik-beradik Nabi Yusuf saja. Dalam diri anak-anak kita pun ada juga. Bukan kita sendiri masa kecil dulu juga kadang-kadang marah juga kat abang, kat kakak, kat adik. Berdoa sampai larat. Kenapa? Nak melepaskan rasa marah itu. Mana perasaan dengki, marah yang ada pada adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam adalah semula jadi. Tapi Nabi Yaqub kata syaitan. Oh, jauhnya Nabi Yaqub suluh ni. Ya. Kerana Allah Ta'ala jadikan, ni sifat Bani Israel, permusuhan di kalangan adik-beradik Nabi Yusuf waktu kecil, permusuhan yang panjang. Kita orang Melayu, kita ada satu istilah, cari-cari bulu ayam. Makna apa? Walaupun kita berkelahi dengan abang kita masa kecil lah ni, bukan sekarang, masa kecil. Zaman-zaman yang masih dekat dengan fitrah, zaman-zaman yang belum lagi mengenali harta benda, masa kecil, walaupun kita berkelahi dengan abang kita, kita berkelahi dengan adik kita, tapi kita tidak ada perasaan nak bunuh abang kita ataupun adik kita. Kerana Allah Ta'ala, Allah sifat semula jadi tadi, rasa nak marah, Allah Ta'ala pun cabut tarik semula. Maka perasaan permusuhan kita adik-beradik tak sampai kepada tahap rasa nak bunuh. Ini pemeliharaan daripada Allah kepada kita. Allah Ta'ala uji adik-beradik Nabi Yusuf ini, perasaan nak marah itu Allah Ta'ala hulur sejauh-jauhnya sehingga dia rasa nak bunuh. Adik-beradik ini rasa nak bunuh. Maknanya apa? Allah menguji adik-beradik Nabi Yusuf. Allah Ta'ala waktu itu tidak memelihara sebagaimana dia memelihara kita masa kecil-kecil dulu. Maka perasaan tu ada dalam diri adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Rasa nak bunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi ni cerita zaman kecil. Zaman besar mereka berbaik pula. Dan apabila mereka mengetahui ini Yusuf yang sebenarnya, yang mereka telah buang dalam perigi dulu, mereka menangis. Kita macam mana? Minta maaf lah. Masyarakat kita ni bila besar, kelahi antara adik-beradik, nampak-nampaknya hak tu adik-beradik Nabi Yusuf tu lebih rahmat, kita lebih diuji. Allah Ta'ala pusing. Jadi bila mana Nabi Yaqub melihat kok sudut yang dalam, permusuhan itu sampai kepada tahap ada rasa nak bunuh. Hak tu nama dia syaitan lah tu. Duduk di dalam. Kat luar nampak tak? Kat luar adik-beradik kau, hey Yusuf. Kat luar adalah anak aku lah, 12 orang tu. Semua anak aku. Jadi apabila Nabi Yusuf alaihissalam kata syaitan itu musuh yang nyata kepada manusia, maknanya nak gambarkan, Quran nak gambarkan Nabi Yaqub melihat melalui sudut yang lebih dalam, bukan sudut yang kulit yang luaran ini. Jadi apabila berlaku macam tu, Nabi Yaqub telah mengetahui maknanya Nabi Yusuf diberi kemuliaan dan ada adik-beradik yang dengkikan kemuliaan itu, sampai mari azam nak bunuh
Nabi Yusuf alaihi salam, hal ini perlu dielakkan. Melalui jalan, jangan diceritakan, jangan dibuka, jangan disebarkan hal-hal rahsia ini, kerana ia boleh membawa mudarat. Maksudnya apa? Maksudnya kelebihan yang Tuhan bagi ke kita ni, kelebihan yang Tuhan bagi kat kau, hei Nabi Yusuf, tak perlu kau tunjuk pada semua orang lah. Kelebihan yang Tuhan bagi kat kita ni pun tak perlu kita tunjuk pada semua orang lah. Kalau nak tunjuk pun biarlah bertempat, biarlah berpada-pada. Bukan semua kurniaan Tuhan yang Tuhan beri kat kau, kau rasa lebih, kau rasa kuat, kau rasa nak tunjuk pada semua orang, di semua tempat, di semua masa. Tak boleh. Akan datang mudarat yang besar dengan perbuatan yang begitu. Jadi apabila Nabi Yaqub alaihi salam berpesan dengan pesanan yang demikian, maknanya Nabi Yusuf alaihi salam fahamlah makna mimpi dia tu. Mula-mula Nabi Yusuf faham ke tak faham, itu bab yang lain. Tapi Nabi Yaqub sudah faham sedaya awal lagi. Maka dia beritahu kepada anaknya Nabi Yusuf, sekarang anaknya Nabi Yusuf sudah faham. Penting tak fahaman ni dalam diri anak? Penting tak? Fahaman ini akan mengikat diri dia untuk jadi seorang yang baik. Bila kita baca kisah Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, ujian ni biasanya orang lelaki muda akan kalah, akan tewas. Diuji oleh seorang perempuan yang ada rupa, ada kedudukan, duduk bersama-sama panjang masa. Maknanya kalau tidak tewas 100% pun tewas juga 20%. Tak. Maknanya dalam bahasa kasar kita kata tidak berat-berat pun ringan-ringan lah. Tapi Nabi Yusuf terpelihara daripada kekejian itu. Kerana apa? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Masa dia nak tewas tu, dia tak nampak wajah ayahnya. Quran sebut, kalaulah tidak diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Ulama tafsir hurai, masa dia nak tewas tu, dia terbayang ayah dia. Ayah dia duduk mana? Dia duduk Mesir, ayah dia duduk Jordan. No. Ada keikatan. Ikatan belah dalam ni ada. Dengan suatu ikatan yang sangat kuat, yang sangat kukuh. Bila mana dia terbayang wajah ayah setiap kali, begitulah. Maka akhirnya lemah manusia macam mana pun, dengan ada reminder ini, maka dia jadi pulih, akan memiliki kekuatan asal. Macam mana? Ayah pernah cerita kelebihan dia, kelebihan Nabi Yusuf, tapi ini rahsia antara aku, kau dan Tuhan. Cerita. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam kehidupan ini, melalui kisah Nabi Yusuf ni, Allah Taala bagi sagna, lepas tu Allah Taala uji, lepas tu Allah Taala buat mari natijah, buat mari keputusan, buat mari buah daripada sabar. Allah Taala buat mari signal dahulu. Tapi signal ini tidak semua orang ambil peduli. Kerana tidak semua orang boleh memahaminya. Kerana tidak semua signal ni datang diberitahu oleh pihak yang kita kenal baik. Mimpi ni kita nak kata rohani aku ke yang beritahu, perasaan aku ke yang beritahu. Dia lalu pada layar putih yang sama. Macam kita cakap, mulut cakap ni, semua keluar ke mulut. Yang terbit daripada jujur keluar ke mulut, yang terbit daripada nifak pun keluar ke mulut. Keluar melalui lubang yang sama, tapi datang daripada tempat yang berbeza. Begitulah juga mimpi. Naik di skrin putih belaka. Bila rohani atas, sulusung sampai di skrin putih. Kita pernah dapat gambar kan?
Siapa yang terkata? Rohani ke? Kalau rohani, dia bangsa kemalaikatan. Okey, itu. Ataupun jiwa. Jiwa, bangsa dia api. Kefikiran. Ke apa? Ke apa? Jadi, kita nak suruh naik di layar putih ni benda yang molek. Zikir akan hantar kemalaikatan rohani itu atau info. Bila kita tak berzikir, layar putih menerima juga info. Daripada mana? Daripada entiti-entiti yang tidak bersih. Jadi kalau begitu, maknanya hidup kita ini sudah ada signal-signal. Maka mungkin kita bercakap dari sudut nak mendalami tasawuf sikit lah. Mungkin kita boleh mengkaji masa kita kecil-kecil dulu. Masa kita masih berada dekat-dekat dengan pintu fitrah. Apa benda? Suluhan rohani kita yang selalu beritahu kepada diri kita yang dulu kita tak berapa perasan, sekarang kita dah nak cuba belajar perasan. Apa benda? Kita renung balik. Mungkin dia akan menekan satu perkara supaya kita boleh berhati-hati dan teliti. Tapi bila dia suruh kita nak kata mesti macam ni, mesti macam ni, tak boleh nak kata mesti. Walaupun kita tanya satu orang, kita sangka dia ni tahu, sebenarnya itu adalah sangkaan-sangkaan yang tidak semestinya benar. Ilmu rohani ini suatu hal yang berkait dengan perjalanan nur yang tinggi yang Allah Ta'ala ubuh dalam diri kita. Ini kita nak suruh berjalan atas jalan rububiyah. Perjalanan rububiyah itu mesti dengan zikrullah. Maka daripada situ kita dapat faham daripada ayat-ayat tadi, Nabi Yusuf AS telah memahami bahawa Allah nak beri satu anugerah yang besar kepada dia. Tunggulah anugerah itu bila akan datang. Sampai masanya akan datanglah. Kalau dia betul-betul jaga perjalanan. Sebelum tu mari ujian. Dalam masa mari ujian tu kita dapat lihat kegigihan Nabi Yusuf. Di antara yang membantu dia menjadi gigih adalah dia telah memahami hujung perjalanan dia adalah kemuliaan. Kalau dia jaga, dia akan dapat yang tu. Kalau dia tak jaga, dia akan mengkhianati hak tu pun lari daripada dia. Maka dia jaga sungguh-sungguh. Jadi kalau kita dapat memahami bahawa sesungguhnya dalam diri kita ini ada banyak kekuatan dalaman yang kita tak nampak. Di antaranya kekuatan rohani. Yang kita biasa faham, kekuatan fikiran, kekuatan ingatan, terbang. Dulu kita belajar kat overseas, ingat balik. Dia pergi kat overseas tu, kita duduk sini, dia boleh belayar. Rohani juga boleh belayar. Tapi rohani itu boleh belayar lebih jauh daripada khayalan tadi. Dia boleh pergi ke alam yang lebih tinggi kerana ia dijadikan daripada cahaya. Sebab dia dijadikan daripada cahaya, maka dia dinamakan dengan nama adik-beradik malaikat. Dinamakan dengan nama adik-beradik malaikat kerana sama-sama berasal daripada alam malakut. Malaikat alam malakut, roh kita pun dari alam malakut juga. Dan kita mati, roh kita nak balik ke alam malakut juga. Sampai ke tak sampai? Kalau kena rock block tengah jalan, tak sampai. Kalau kena rock block tengah jalan, tak sampai ke alam malakut, roh yang ditahan tengah rock block ini dipanggil roh yang terpenjara di dalam sangkar. Jadi sejauh mana rohani itu boleh pergi? Contoh Nabi Yusuf AS ni boleh pergi suluh zaman tua dia. Sebenarnya boleh pergi suluh lebih jauh lagi. Sama ada suluh ke depan ataupun suluh ke belakang. Lebih jauh daripada umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka itu di antara beberapa pengajaran yang boleh kita kutip daripada kisah Nabi Yusuf AS. Maka kisah Nabi Yusuf ini mempunyai pengajaran yang sangat dalam kepada kehidupan kita.
Bukan cerita semata-mata cerita. Memang cerita surah Yusuf ni menarik kerana dalam surah Yusuf ini diceritakan kisah Nabi Yusuf saja. Tak ada cerita kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, tak ada. Tapi cerita Nabi Yusuf ini tidak diceritakan dalam surah yang lain, diceritakan dalam surah Yusuf sahaja. Cerita Nabi Ibrahim ada banyak. Dalam dalam surah Al-Anfal ada, dalam surah Al-Imran ada. Kisah Nabi Musa ada banyak surah cerita tentang kisah dia. Jadi cerita Nabi Musa ni kita nak belajar faham betul-betul daripada kecil sampai dia tua, kena baca banyak kali. Ulang. Cerita Nabi Musa di surah yang awal, cerita zaman dia tua. Cerita Nabi Musa zaman dia kanak-kanak duduk kat tengah tu, surah Taha, surah Al-Qasas, surah Syu'ara. Tapi surah Yusuf ni satu cerita je, cerita Nabi Yusuf saja daripada kecil sampai ke tua secara chronologically. Satu. Kita baca mudah faham. Tapi pengajarannya adalah dalam dan menarik untuk kita renung kerana dia menerangkan tentang diri kita satu persatu. Maka marilah kita ambil iktibar daripada kisah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ja'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir al-kafarata wal munafiqin wa ahlik a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.